Sains Komputer Tingkatan 4. Model-model pangkalan data. Sistem pangkalan data menggunakan model pangkalan data tertentu sebagai strukturnya. Terdapat beberapa jenis model pangkalan data yang biasa digunakan. Model pangkalan data ialah penyusunan secara konseptual suatu pangkalan data dan merupakan suatu cara mentakrif dan menggunakan data dalam satu pangkalan data. Terdapat 4 model pangkalan data dengan kelebihan masing-masing, yaitu hierarki, rangkaian, hubungan, dan berorientasikan objek. Model pangkalan data hubungan adalah model yang paling popular untuk dirujuk sebagai contoh pangkalan data. Model pangkalan data yang pertama yang akan kita pelajari ialah model hierarki. Berikut merupakan contoh bagi model pangkalan data hierarki. Model pangkalan data hierarki ialah model terawal semenjak tahun 1950 dan sering digunakan dalam sistem pengurusan maklumat keluaran syarikat IBM. Dalam model pangkalan data hierarki, data disusun dalam struktur pokok. Model ini sesuai digunakan sekiranya suatu entiti mempunyai hubungan satu induk parent dengan satu atau lebih entiti anak child. Model ini tidak menyokong hubungan banyak entiti induk kepada banyak anak. Mungkin disebabkan itu, model ini tidak banyak digunakan. Mari kita lihat satu model pangkalan data hierarki. Katakan sebuah pangkalan data berasaskan model pangkalan data hierarki diperlukan untuk menyimpan rekod data entiti-entiti seperti sekolah, kelas, murid, guru, dan subjek. Model hierarki memberikan struktur untuk mengekod rekod data untuk setiap entiti. Perhatikan bahwa entiti sekolah ialah induk kepada entiti kelas, manakala entiti kelas ialah anak kepada entiti sekolah. Sebaliknya, entiti kelas ialah induk kepada entiti guru dan entiti murid masing-masing. Entiti murid ialah induk kepada entiti subjek. Entiti subjek ialah anak kepada entiti murid dan tidak menjadi induk kepada mana-mana entiti. Rajah berikut menunjukkan entiti sebuah model pangkalan data hierarki berdasarkan contoh yang telah dinyatakan. Rekod data untuk setiap entiti, sekolah, kelas, murid, guru, dan subjek dikodkan dalam organisasi hierarki. Setiap entiti diwakili oleh grid dengan 2 bahagian di baris atas dan di baris bawah. Bahagian atas menunjukkan nama atribut, manakala bahagian bawah menunjukkan data
untuk atribut tersebut. Raja berikut menunjukkan entiti dengan beberapa atribut. Sebuah entiti boleh mempunyai satu atau lebih atribut. Dalam contoh yang diberikan, entiti sekolah cuma mempunyai satu atribut, yaitu nama sekolah. Bagi entiti lain, seperti murid, terdapat beberapa atribut lain seperti ID murid, nama, tarikh lahir, dan alamat. Dalam entiti dengan beberapa atribut, pilih atribut unik sebagai rujukan, yang dipanggil sebagai kekunci prima. Sebagai contoh, ID murid dipilih sebagai kunci prima untuk entiti murid. Gunakan simbol hash sebagai penanda kunci prima. Raja berikut menunjukkan rekod data dalam model hierarki. Gunakan anak panah untuk menghubungkan rekod data mengikut susunan entiti seperti struktur dalam raja tersebut. Anak panah dilukis daripada satu rekod data kepada satu rekod data yang lain. Anak panah ditujukan kepada atribut kunci prima dalam setiap rekod data. Atribut kunci prima ditandakan dengan simbol hash. Dalam raja tersebut, entiti sekolah SMK Adelia mempunyai 3 rekod entiti kelas, yaitu 4 amanah, 4 bakti, dan 4 cerdas. Kelas 4 amanah mempunyai rekod data murid dengan ID 123/16 dan juga rekod guru dengan ID 1144. Murid 123/16 mengambil entiti subjek dengan kod subjek FZ1. Seterusnya, kita akan mengenali model pangkalan data rangkaian. Model pangkalan data rangkaian terdiri daripada beberapa jenis rekod dan dihubungkan melalui penunjuk. Model ini dapat mengatasi beberapa ketidakbolehtentuan dalam model hierarki. Kembali kepada contoh daripada model hierarki, bolehkah suatu subjek seperti fizik diambil oleh murid-murid yang lain selain daripada Izzati? Sudah tentu ya. Akan tetapi, bolehkah hubungan tersebut ditunjukkan dalam model hierarki? Kelemahan ini diatasi melalui model rangkaian. Mari kita lihat satu contoh bagi model pangkalan data rangkaian. Raja berikut menunjukkan rekod data model pangkalan data rangkaian. Entiti subjek boleh mempunyai 2 induk, yaitu entiti kelas dan murid. Pencarian semua subjek dalam kelas tertentu boleh dibuat secara terus berbanding dengan model hierarki. Hubungan murid dan subjek adalah hubungan banyak ke banyak, yaitu setiap murid mungkin mendaftar untuk banyak subjek dan setiap subjek mempunyai banyak murid.
Model pangkalan data yang seterusnya ialah model hubungan, relational. Model ini sering digunakan kerana mudah dibina, digunakan dan diuruskan dalam dunia yang sebenar. Datanya disusun dalam jadual yang terdiri daripada lajur dan baris. Kelebihan model pangkalan data hubungan ialah struktur pangkalan data tidak perlu dinyatakan terlebih dahulu. Rajah berikut menunjukkan contoh model pangkalan data hubungan. Model ini digambarkan dengan menggunakan 3 entiti atau jadual, iaitu murid, pendaftaran, dan subjek. Atribut ID murid dari entiti murid dan kod subjek dari entiti subjek dijadikan sebagai kunci prima. Kunci prima ini akan dihubungkan kepada kunci asing, atribut ID murid, dan kod subjek di dalam entiti pendaftaran. Selepas dihubungkan melalui kunci prima dan kunci asing, data berkenaan akan digabungkan. Model seterusnya yang akan kita pelajari ialah model pangkalan data berorientasikan objek, object oriented. Model berorientasikan objek merupakan kaedah yang baru dalam pengurusan data. Model ini menyimpan takrifan objek-objek yang boleh digunakan semula oleh perisian. Model ini menyimpan objek-objek dan hubungan. Model ini mempunyai ciri yang sama dengan model rangkaian, iaitu mewakilkan data untuk hubungan banyak ke banyak. Rajah berikut menunjukkan konsep orientasi objek bagi kelas pensyarah yang mempunyai atribut dan kaedah tersendiri. Kelas menggambarkan keadaan entiti objek sebenar. Atribut merupakan data yang mewakili sifat-sifat objek tersebut. Kaedah menjelaskan kelakuan bagi objek dan juga dikenal sebagai prosedur atau fungsi. Objek di dalam kelas dikenal sebagai kejadian kelas. Setiap kejadian kelas mempunyai nilai data yang tersendiri bagi setiap atribut, tetapi masih boleh berfungsi nama atribut dan kaedah yang sama dengan kejadian kelas yang lain. Seterusnya, mari kita lihat perbandingan antara model-model pangkalan data. Model pangkalan data yang pertama ialah pangkalan data hierarki. Pertama, model ini merupakan model terawal. Kedua, konsep mudah menggunakan struktur pepohon untuk menyusun rekod. Ketiga, untuk hubungan satu induk ke banyak anak. Keempat, tidak sesuai untuk hubungan banyak induk ke banyak anak. Seterusnya, model pangkalan data rangkaian. Pertama, untuk mengatasi kelemahan model pangkalan data hierarki. Kedua, untuk hubungan banyak induk ke banyak anak. Ketiga, sukar untuk menambahkan hubungan baharu. Perbandingan model ketiga ialah pangkalan data hubungan. Pertama, data disusun di dalam jadual terdiri daripada lajur dan baris. Kedua, mudah dibina, digunakan, dan diuruskan. Ketiga,
Model ini adalah paling selalu digunakan antara model-model yang lain. Akhir sekali, kita akan lihat perbandingan bagi model pangkalan data berorientasikan objek. Pertama, kaedah baharu dalam pengurusan data. Kedua, model ini menyimpan takrifan kelas, objek, dan hubungan. Ketiga, untuk pangkalan data yang memerlukan hubungan kompleks di antara objek-objek. Keempat, mempunyai prestasi pencarian yang terbaik antara model-model yang lain.